Okey, hai semua. Hari ini kita akan belajar reka bentuk mekanikal iaitu bab aplikasi teknologi tingkatan 2. So basically, cikgu akan terangkan tentang komponen-komponen reka bentuk mekanikal. So, apa itu reka bentuk mekanikal? Reka bentuk mekanikal didefinisikan sebagai komponen yang berfungsi untuk mengubah tenaga atau memindahkan suatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. So, ini bermakna reka bentuk mekanikal ni adalah berfungsi sebagai satu komponen yang boleh memindahkan tenaga dari satu komponen kepada komponen yang lain ataupun memindahkan gerakan dari satu komponen kepada komponen yang lain. Contohnya bahagian robot. Robot, you nak gerakkan bahagian kaki robot. So, daripada motor, iaitu satu komponen, akan memindahkan gerakan kepada komponen yang lain yang berada di kaki robot. Okay, next. Sistem mekanikal yang paling ringkas menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis komponen mekanikal seperti gear dan takal. So, dalam sistem mekanikal, kita perlulah apply sekurang-kurangnya dua komponen. Kalau satu, tidak jadi apa-apalah, tidak ada istilah memindahkan atau mengubah tenaga kepada yang lain. Okay, next. Dalam topik ini kita akan menekankan untuk mengenal bagaimana untuk mengenal pasti komponen mekanikal. Okey, komponen mekanikal ada beberapa jenis, iaitu rantai, gear, pautan, tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongsor, gelas berbola dan bindu. So, komponen-komponen ini memainkan peranan yang penting dalam dunia mekanikal. Setiap komponen ada fungsi tersendiri. Komponen pertama ialah gear. Komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Gigi yang terdapat pada bahagian gear berfungsi menyalurkan kuasa dari sumber kepada penerima. So, maksudnya di sini, gear ni dapat memindahkan kuasa dari satu gear kepada gear yang lain. Contohnya seperti jam. Bagaimana setiap jarum jam mempengaruhi jarum jam yang lain. Ini menggunakan kaedah gear, di mana gear bagi jarum pendek akan mengubah atau memindahkan tenaga kepada gear bagi jarum panjang pada bahagian jam. Gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Gigi yang terdapat pada bahagian gear berfungsi menyalurkan kuasa dari sumber kepada penerima. Gear digunakan untuk menghubungkan semua bahagian yang berputar dan menukar kelajuan sesebuah mesin. So, maknanya di sini gear digunakan untuk memindahkan kuasa dari satu gear kepada gear yang lain. Jika gear besar bergerak, maka gear kecil juga akan bergerak. Itu bermaksud memindahkan kuasa. Beberapa jenis gear boleh tengok dekat slide. Ini setiap gear berfungsi berlainan mengikut rekaan mekanikal yang ingin dibina. Next ialah pautan atau linkage. Komponen yang bertindak sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahagian yang melengkap satu sistem. So, pautan linkage ni dia menghubungkan sesuatu komponen atau bahagian produk dari satu kepada satu sistem yang lain. Contoh, pautan linkage juga kalau you guys boleh tengok dekat umbrella. You buka umbrella, yang you tengok sistem mekanikal yang ada pada umbrella itu adalah pautan dan linkage. Dan ada juga beberapa toys, barang permainan yang menggunakan pautan atau linkage. Okay, next. Tuil atau tuas, itu lever. Tuas atau tuil ialah sistem yang berkaitan daya, beban dan fulcrum. So, you ingat tuas atau tuil, you kena ingat tiga bahagian, iaitu daya, beban dan fulcrum. Terdapat tiga kelas pembahagian tuas atau tuil. Ada tiga kelas. Tuas dan tuil ni ada tiga kelas. Kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Setiap kelas ni kedudukan beban, daya dan fulcrum adalah berbeza. So, you guys tengok kelas pertama. Tuas kelas pertama, fulcrum terletak di tengah. Daya iaitu effort terletak di bahagian kanan. Beban terletak bahagian kiri. So, penggunaan tuas kelas pertama ni, sistem mekanikal yang you guys boleh tengok adalah pada seesaw, papan jongkang-jongkit. Dekat taman permainan, you guys pernah tengok seesaw, papan jongkang-jongkit. So, di mana fulcrum tu adalah dia punya center lah, di tengah-tengah.
dan beban dan effort di kiri dan kanan. Okay, next. Tuas kelas kedua dapat kita lihat iaitu beban di tengah-tengah, daya di sebelah kanan, fulcrum di belah kiri. So, maknanya tuas kelas kedua juga kena ingat beban di tengah-tengah. Sebagai contoh adalah trolley, construction trolley, right? You letak barang di tengah-tengah and then effort you angkat dan roda is the fulcrum. So, you tolak. Daya you adalah tenaga yang you nak apply kepada barang atau produk mekanikal tersebut. Okay, next. Tuas kelas ketiga. Tuas kelas ketiga, effort dan daya ada di tengah-tengah. Yang mana beban di hadapan dan fulcrum di belakang. Okay, sebagai contoh tuas kelas ketiga adalah joran. Fishing rod. Fishing rod, you tengok effort itu tenaga di tengah-tengah. Apabila you memancing, you dapat ikan. Ikan tu akan jadi load beban you. So, daya di tengah-tengah, effort you akan sehabis mungkin memusing you punya joran tu kan. Untuk naikkan ikan. So, fulcrum di belakang. Dia punya center di belakang. Daya di tengah dan load beban di depan. So, ada 3 kelas. Kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. You guys kena tahu mana apa yang terletak di bahagian tengah tuas. Okay, next. Contoh tuil atau tuas lever. Okay, ini ada beberapa contoh. You guys boleh tengok. Next, takal atau puli. Takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar pada ganda. Ingat ya, takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar pada ganda. Takal berfungsi sebagai pengurangan geseran antara tali dan beban ketika proses mengangkat barang. So, maksud di sini, takal ni digunakan untuk mengurangkan geseran antara tali dan beban. Kalau tak ada takal, iaitu roda, you akan guna semata-mata tali. So, kalau you nak naikkan satu barang atau beban, you guna tali saja. Lama-lama tali tu akan menyebabkan geseran yang banyak dan tali akhirnya putus. So, that's why digunakan satu roda berputar yang akan memudahkan beban untuk diangkat. So, you guys boleh tengok contoh bagaimana takal berfungsi. Okay, you boleh tengok ada satu roda di atas dan beban di bawah. So, you tarik tali, roda akan berpusing dan beban akan terangkat dengan mudah tanpa ada geseran yang berlebihan. So, antara contoh-contoh penggunaan takal adalah seperti crane and also tiang bendera. Kalau you guys perhatikan tiang bendera di sekolah, bagaimana bendera dinaikkan. Itu adalah pengaplikasian takal. Okay. Next, tali sawat. Tali sawat banyak digunakan dalam industri pemesinan, konveyor dan motosikal berkuasa besar. Tali sawat berfungsi menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. So, basically tali sawat ni banyak digunakan di kilang-kilang and also di motor superbike. Boleh tengok pada contoh, beberapa contoh konveyor. Kalau you guys boleh tengok tali sawat untuk menggerakkan barang. Tali sawat ni dia plain, dia rata. So, senang untuk memindahkan kuasa atau memutarkan takal. Okay, next. Aci sesondur, camshaft. Aci sesondur boleh didapati dalam kenderaan bermotor seperti kereta. Aci sesondur digunakan untuk membuka dan menutup injap. Komponen ini digunakan untuk menggerakkan mekanisme enjin. So, aci sesondur camshaft ni you guys boleh tengok dekat enjin. Dekat enjin kereta. Ini komponen yang akan menggerakkan, akan menggerakkan another komponen supaya enjin tu berfungsi. So, aci sesondur dan aci engkol saling berhubung. Okey, apa itu aci engkol crankshaft? Aci engkol berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Aci engkol berfungsi sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. So, dekat sini aci sesondur transfer dia punya tenaga kepada aci engkol supaya aci engkol bergerak, and then aci engkol menghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. So, aci engkol dan aci sesondur related each other bagi menggerakkan enjin kenderaan. Okay, you boleh tengok contoh gambar. Itu adalah aci engkol di bahagian bawah dan ini adalah aci sesondur. Okay, next. Gelongsok.
Gelongso slider. Gelongso berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan sesuatu. Komponen ini digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Beban digerakkan secara mendatar. Okay. Kat sini gelongso, kalau you guys function dia, kalau you guys pernah tengok gate, pintu gate yang menggunakan komponen slider. Gate tu you guys boleh slide ke kiri, ke kanan. So, apa function slider adalah untuk mengurangkan geseran dan dapat memindahkan beban yang berat dengan mudah. Okay. Okay, let's say boleh bayangkan tak kalau gate you tak ada slider. So, macam mana you nak tolak? Itu akan menyebabkan barang yang you nak tolak tu berat dan tidak mudah untuk dipindahkan. Betul? So, and kalau you guys alert, you guys pernah tak tengok slider untuk kamera? Kalau fotografer, dia akan gunakan slider kamera untuk menggerakkan kamera dari kiri ke kanan dengan mudah. Okay? Yang ni you guys boleh google lah. Apa lagi contoh gelongso atau slider. Okay, next, galas berbola, ball bearing. Galas berbola ialah pengantara bagi objek yang berputar. Komponen ini juga bertindak sebagai pengurang geseran dan melancarkan pergerakan. Komponen ini boleh didapati pada bahagian roda kenderaan dan kipas elektrik. So basically, galas bearing ni digunakan sebagai perantara antara objek yang berputar. So kalau ada objek yang berputar, mesti ada ball bearing, because ball bearing ni akan mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. So you guys boleh tengok lah, kalau ada you guys ada basikal, dalam basikal, roda basikal tu mesti ada ball bearing. Okay. Okay, next, bindu. Bindu digunakan bersama dengan mesin gerudi untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Bindu berfungsi meletakkan cengkaman mata gerudi. Bindu perlu diketatkan menggunakan pengunci khas. So bindu ni you guys boleh tengok dekat drill. Drill you tahu kan apa? Mesin gerudi. Okay. Bindu ni ada dekat mesin gerudi bahagian depan, and function dia adalah untuk memegang dan mencekam mata gerudi. Tugas dia adalah untuk hold mata gerudi. So bindu ni dia akan you letak mata gerudi and you boleh ketatkan supaya mata gerudi tidak jatuh. So itu adalah salah satu komponen lah. Okey, last sekali adalah rantai, iaitu chain. Rantai ialah penghantaran kuasa antara dua gear. Komponen ini digunakan pada basikal dan motosikal. So basically rantai ini digunakan untuk menghantar ataupun menjadi perantara di antara dua gear. So tadi kalau gear, mereka saling bersangkut. Kalau gear besar bergerak, gear kecil pun akan bergerak because dia saling berhubung. So rantai ni akan menggerakkan gear yang tidak berhubung, gear yang jauh. So melalui rantai, gear besar, jika gear besar bergerak, gear kecil pun akan bergerak melalui rantai. Sebab itu rantai dipanggil sebagai pengantara. Okay. Sebagai contoh penggunaan rantai adalah seperti di basikal and also dalam peralatan di kilang. Di sana kita boleh tengoklah macam mana fungsi rantai yang digunakan untuk menggerakkan dua gear. Okay. Okay, itu saja untuk topik mengenal pasti komponen dan bentuk teknikal. Terima kasih.